Hai, ada lagi ke QSP bersasar ni? Aku baru tengok tadi dekat Telegram PGRM dan semalam aku ada tengok lah, okay. PGRM ada buat live, okay. Dan Tuan Azmi bangkit semula dengan tuntutan ini QSP bersasar yang masih lagi tak habis-habis. Kenapa masih ada lagi? Tak cukup lagi ke? Kan ada akaun 3 kan? Tapi kalau ikutkan keadaan sekarang ini, okay, isu ini dibangkitkan di Parlimen baru-baru pada 28 Oktober berkaitan dengan isu QSP. So, kalau kita lihat isu QSP ini, bila sentuh sahaja berkaitan dengan akaun 1, nanti akan ada keluar daripada mana-manalah berita akan mencantas dan membangkang dengan kenyataan-kenyataan seolah-olah macam kalau korang dah bersara nanti macam inilah kisahnya, susahnya korang dan macam-macam ni. Dan aku akan bacakan satu artikel yang berkaitan dengan isu itu, okay? Yang mana kalau kita tengok dekat Harian Metro yang bertarikh 2 November 2024, okay, ada mengatakan sedemikian. Jom. Wang QSP saya sudah habis. Okey, yang mana Babs, bukan nama sebenar, bekerja sebagai pemandu e-hailing walaupun sudah berusia 60 tahun. Wanita ini tinggal di rumah sendiri bersama-sama suaminya, sementara anak-anak pula telah dewasa dan tidak lagi tinggal dengan mereka. Buat masa sekarang, kesihatannya baik dan dia menjadi pemandu e-hailing bagi mengisi tabung simpanan yang sudah kosong. Apabila ditanya tentang simpanan QSP, dia mencebik sebelum jawab. Dah lama habis. Dah lama habis. Kau tahulah kan, aku tak nak baca dulu. Tapi kau tahu kan, apa yang dia akan cakap? Mestilah dia rasa menyesal, duit banyak habis. So tak cukup dan sebagainya. Dan dia terpaksa bekerja. Betul tak? Tapi kita baca dululah. Mungkin tak betul ke kan? Jom. Bersikap ceria serta jenis berdikari. Namun Babs sedar masanya semakin suntuk dan dia bimbang suatu hari nanti akan tiba masa dia perlu bergantung pada orang lain. Walaupun hanya untuk perkara mudah. Kerisauan menyelubunginya apabila memikirkan suatu hari nanti dia tidak lagi mampu membeli barang keperluan asas. Perlu mula menyimpan dari sekarang. Pastikan kamu ada duit untuk kegunaan selepas bersara, katanya. Nampak? Aku pun tak kenal Babs ni siapa. Kalau ada gambar dia, kita boleh check lah kan. Tapi ini tak tahulah rekaan ke dan sebagainya. Tapi mungkin inilah realiti dalam kehidupan ini. Kalau kita ikutkan kepada kos sara hidup dan sebagainya. Tetapi kalau kita fikirkan dengan statement dia ada maklumkan, dia ada anak. Kenapa anak dia tak tanggung? Kenapa nak dia pula sendiri tanggung? Betul? Tapi aku lebih suka dengan kenyataan ini yang dikeluarkan. Sebab kenyataan ini ada menyebut salah kerajaan. Kenapa pula? Yelah, bagi bantuan, masih lagi ikut kategori B40, M40 ataupun kelayakan pendapatan itu. Sepatutnya dia kena lihat. Okay? Kalau nak beri bantuan tu, melihat kepada per kapita. Per kapita? Jom kita baca paparan ini dulu. Kita semua cakap anak kena bantu. Sebenarnya tidak. Tidak boleh ada fikiran macam tu. Buat anggapan anak-anak tak ada. Tak boleh tolong. Jadi kita kena siapkan sendiri, katanya. Pengarah My Aegean Prof Madia Dr. Rahima, Ibrahim bersetuju dan berkata keadaan itu mungkin turut mengheret keluarga anak ke kancah kemiskinan. Lagipun anak-anak juga tidak sentiasa dapat membantu memenuhi keperluan perubatan dan kewangan warga emas. Tapi aku nak fokuskan kat sini sebenarnya. Kalau ikutkan, menurut penyelidik kanan My Aegean Chai Sen, cara kerajaan menyalurkan bantuan juga mungkin ada kesilapan. Kerana pengiraan hanya dibuat berdasarkan pendapatan isi rumah tanpa mengambil kira saiz dan keperluan isi rumah. Bila anda memohon bantuan, kerajaan kata pendapatan isi rumah mesti kurang daripada 1,000. Akan tetapi, katakanlah isi rumah saya ada 4 orang. Manakala satu lagi isi rumah ada 10 orang. Adakah kita masih guna pengiraan pada aras RM1,000 itu? Soalnya. Pada akhirnya, keadaan itu, kata beliau, menyebabkan orang tua berpencen tetapi tinggal bersendirian menerima bantuan kewangan yang lebih besar berbanding orang tua yang tinggal dengan keluarga dan mempunyai saiz isi rumah lebih besar.
Tapi dalam isu ini, kita pernah lihat dan dengar statement daripada Rafizi, Menteri Ekonomi, yang mengatakan dengan adanya program padu ini dapat menyelesaikan permasalahan sebegini. Maksudnya bantuan yang disalurkan itu betul-betul kepada mereka, mengikut kepada orang kata adil lah dalam isi rumah itu. So B40, M40 ni tak payah dah. Itu yang dimaklumkan. Tetapi dalam sekarang ini dah nak masuk dah. Dah nak masuk tahun 2025. Aku tak nampak lagi hasil padu tu macam mana. Tapi dah ada keluar melalui petikan Belanjawan 2025 mengatakan perkara yang melibatkan subsidi tunai ini, petrol lah. Bila di-highlightkan petrol itu, kita dah nampak pada pertengahan, pada bulan Mei tak silap aku 2025 itu yang akan dilaksanakan. Itu pun berdasarkan hasil mereka lakukan sistem padu itu, yang ada kata pasal T15, C50 dibangkitkan. So aku haraplah dengan orang kata sekarang ini, dengan kos sara hidup ini, kita sedia maklum bantuan itu dah tersedia. Dah bakal tersedia untuk korang, untuk STR 2025. Tapi bagaimana pula tuntutan KWSP bersasar yang kita menunggu? Adakah boleh berjaya men-trigger ataupun kalau kita lihat perkara-perkara yang melibatkan KWSP ini, desakan daripada PJRM tak dilayan pun oleh pihak kerajaan. Tetapi bila secara tiba-tiba je ada je solusi dia. Contohnya solusi yang akaun 3 diperkenalkan. Sebelum-sebelum ni ada pula yang cagar-cagar. So macam tu saja, masih lagi tersasar. Tapi kita nak harapkan perkara ini boleh diselesaikan dengan menerima dan mendengar tuntutan KWSP bersasar itu apa benda. Bukan hanya melihat kepada petikan saja. At least panggil PJRM ni supaya dengar pencarum-pencarum yang terdiri daripada mereka yang tuntut bersuara selama ini. Sebab kita nak bersasar, kita dah tak nak dah benda-benda yang melibatkan akaun 2. Pihak-pihak orang lain pun ambil kesempatan dalam hal ni. Yang tak susah pun dapat, yang susah pun tak dapat, sebab dah tersasar. Apa kata korang dalam hal ni? Komen saja di ruangan komen di bawah. Itu saja perkongsian. Aku Faizwan. Assalamualaikum.